Mari kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan juga fawaid al-ilmiyah. Tanda ni pelajar. Qauluhu ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsha. Malaikat yang memikul aras. Kata di ulama tadabbur isbatu anna li hadzal 'arsy hamalah. Nak mengisbatkan bahawa aras tu ada pemikul dia. Allah Ta'ala berkuasa. Tak payah sebut pun malaikat ni pikul aras. Sebagaimana Allah kata kepada langit, bighairi amadin tarawunaha. Aku jadi langit tanpa tiang. Kenapa aras disebut dengan ada pemikul? Lish, kenapa? Kata di ulama tadabbur, isy'arun bi ta'zimihi wa annahu 'azimun mu'tana bihi. Ini bahasa Arab, sedap. Nak mengisyarkan satu isyarat menunjukkan bahawa Allah Ta'ala muliakan aras itu. Setiap yang mulia ada penjagaan. Setiap yang mulia mu'tana bihi, ada penjaga. Jadi oleh kerana aras ni besar dia, mulia dia, aku letak pemikul-pemikul yang menjaga dia. Kalau tidak, langit Tuhan kata tak ada tiang. Aras ada. Dan dia kata haza min babit ta'zim wa tanwih bi syarafihi wa 'azamatihi. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala besarkan, muliakan aras dan mengagungkan dia sehingga diletaknya malaikat di situ. Alhamdulillah. Baik. Itu dia panggil kerja malaikat. Dia duduk buat apa? Yahmiluna al-arsha, doa kepada kita. Doa malaikat ni setara mana? Apa dia kata tadi? Tadi kita sebut apa doa ada? 4 kategori ke berapa doa malaikat. Yastaghfiruna lilladzina aman. Beriman dia kepada malaikat minta ampun kepada kita. Para pelajar tanda. Doaul malaikah dalam ayat ini tatadammanu umuran. Doa malaikat ini mengandungi beberapa perkara. Tulis cepat sikit panjang ni. Tapi anda nak rekah ya, jangan bimbang. Yang pertama, dalam ayat ini menunjukkan bahawa malaikat betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla. Karena itu dia mula dia nak minta, dia bertawassul dengan Allah, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan dia berdoa dengan nama Allah, sifat Allah Ta'ala yang munasabah dengan permohonan. Jadi kita pun macam tu juga. Kalau kita nak tawassul dengan nama Allah, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Rahim, Irhamni. Jangan pula kita salah guna, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Irhamni. Dia panggil tak kena susunan. Betul nama Allah, tapi tak kena susunan. Kalau kita nak minta Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ihzimil Ahzab, baru betul. Kena belajarlah dia punya tu. Yang kedua, kandungan doa malaikat itu tatadamman muwafaqatum li rabbihim tamamal muwafaqah. Malaikat itu mengikuti muwafiq, orang panggil bertepatan sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala nak. Bimahabbati ma yuhibbu, maka dia buat perkara yang Tuhan suka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia suka kepada apa? Dia suka kepada hamba dia yang beriman. Allah sayang kepada hamba dia yang soleh. Jadi malaikat pun puji kita. Malaikat puji kita. Ingat yang baik. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena ingat. Kita ni kalau kita nak suruh kawan kita happy, kita pergi rumah dia, kita puji anak dia. Allah, anak ni Masya Allah,
10A dapat dah. Allah, anak ni macam ayah juga. Itu bukan nak banding dengan Allah, laisa kamitsli syai'. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sayang pada orang mukmin, malaikat pun doa, ya Allah, ni aku minta kepada hamba-Mu yang beriman. Yang ketiga, dalam doa malaikat ni, yastaghfiruna lilladzina amanu, kata di para ulama, at-tanbihul latif. Ayat ini mengajar kepada kita teknik bagaimana kita nak tadabbur ayat-ayat Allah. Nak tadabbur ayat Allah. Tadabbur ni bukan hafal bahasanya, tapi kita kena faham makna dia. Tengok, kalau kita ambil satu-satu makna daripada doa malaikat, cukup detail tuan-tuan. Fiqh doa malaikat ni pun, kalau kita nak syarah 2 hari, 2 pagi tak cukup. Itu menunjukkan bahawa dalam doa malaikat ni kita kena detailkan kepahaman kita. Dia panggil tadabbur tu bukan hanya hafal lafaz, tapi memahami makna. Bila kita faham makna, kita cari jalan bagaimana nak mencapai semua yang diminta oleh malaikat tadi. Nak minta keampunan, nak minta rahmat, nak minta kumpul balik dalam syurga, nak minta Allahu Akbar. Jangan minta saja, kena usaha, kena ada. Kalau minta saja, tak usaha, kita kata tu manusia pelik, manusia yang pelik. Berapa dah kita? 2 dah kita kan? 2. Yang ketiga, tu dia yang ketiga. Tengok dalam doa malaikat. Malaikat kata apa? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Ya Allah, orang-orang yang layak dari kalangan keluarga dia masuk sekali dalam doa ni. Ulama tadabbur kata apa? Yang pertama sekali, malaikat ni dia suka nak lengkapkan doa. Kalau kita doa, jangan doa kita saja. Doa kepada ibu bapa, doa kepada isteri atau suami, doa kepada anak-anak. Inilah juga teknik doa yang diajar oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, bila dia doa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Jadi aku diri solat dan zuriat. Wajnubni wa baniya an na'bul asnam. Jauhkan aku dan anak cucu aku daripada semua berhala. Dan dalam doa ni lengkap, kita nak minta semua. Jangan jadi bapa yang terlupa kepada anak-anak cucu. Jangan. Doa lengkap. Yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang sama, malaikat ni bijak. Dia tak doa kepada semua. Dia tak doa kepada semua para pelajar, tetapi dia doa kepada orang yang layak. Dia doa kepada siapa? Orang yang layak. Ini yang keempat daripada kandungan doa malaikat lagi ni. Maaf jangan tukar nombor lagi. Ini dia panggil yang keempat daripada doa malaikat. Yang pertama tadi malaikat apa dia? Malaikat mengenali Allah. Yang kedua, muwafaqah dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang ketiga, malaikat kita kena tadabbur pada doa malaikat itu, memahami setiap doa yang kita nak minta kena faham. Yang keempat, kita kena berhati-hati dalam lafaz doa. Tengok, malaikat kata waman salaha. Dia tak kata semua masuk syurga, orang yang layak. Sebab itu kalau kita berdoa para pelajar sekalian, kita kena hati-hati. Ya Allah, binasakanlah. Ni ada setengah orang ni, waktu nak marah kepada negara tertentu, ya Allah binasakan negara ni. Kita ingat dalam negara tu ada orang Islam di sana. Ada orang mukmin, ada orang beriman, ada masjid, ada pusat Islam. Ada dulu lah orang nak marah, ya Allah binasakan Amerika. Contohnya dia kata, tenggelamkan dia sebagaimana tenggelamnya kaum Fir'aun. Habis sama juga dengan Yahudi. Binasa, ada Yahudi yang tak kacau orang. Ada Yahudi yang jahat, Zionis. Jadi kalau kita nak doa, kita kata, ya Allah, Allahumma alaka bil yahudil ghasibin. Ya Allah, ambillah tindakan kepada Yahudi perampah bumi Palestin, contoh, yang membunuh umat Islam. Maknanya doa kena tahafuz bahasa kita. Yang semua, ya Allah binasakan. Habis. Dalam negeri itu ada orang beriman. Hati-hati kita daripada mengtakmimkan, mengumumkan semua perkara. Baik. Tamaklah kita 4 perkara kandungan doa malaikat. Kandungan malaikat 4 perkara sudah selesai. Mari kita berpindah pula kepada yang ketiga,
daripada apa ni, doa malaikat tadi. Banyak lagi kan ambil doa malaikat ni dengan cara dia minta, cara dia tawasul. Yang ketiga tentang zuriat dan keturunan. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kata di para ulama, lengkaplah nikmat itu apabila kita boleh berkumpul balik dalam dunia akhirat esok dengan keluarga kita. Cuma timbul soalan, tak sama darjat ni, ayah tinggi, anak tinggi ke mak tinggi, macam mana? Maka dia kata lakin azwaj la budda, isteri-isteri boleh mesti sama lebar dengan suami baru boleh masuk syurga sekali, tapi anak-anak dia tu boleh diikuti dengan syafaat daripada mak ayah dia, boleh naik darjat juga, sebagaimana dalam surah At-Tur yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, mana-mana orang beriman, anak-anak dia beriman juga, al-haqna, mana al-haq maknanya Allah kata aku ambil letak sekali dalam label yang sama. Itu dia panggil syafaat. Allahu akbar. Jadi kalau nak, biarlah kita jadi orang baik, bila ayah nenek tok ayah jadi orang baik, dia boleh syafaat kepada keluarga di bawah. Tapi kalau kita tak baik, nanti anak kita pula syafaat, insya-Allah. Allahu akbar. Jangan kita umumkan doa, dan jangan kita takmimkan doa, jangan kita menyusahkan orang lain, jangan. Kemudian yang seterusnya, yang keempat dah kita. Yang keempat, waqihimus sayyiat, jauhlah mereka daripada keburukan. Kenapa malaikat doa, dalam doa dia ni dia detail? Sebab tulis soalan, kenapa walakin maqamud doa, bila kita berdoa kita kena detailkan, nyatakan apa yang kita nak. Sebab apa? Tulis sebab yang pertama, kerana doa itu ibadat. Fakullama basatta fihi, makin kita detailkan, makin kita bertakarrub pada Allah Azza wa Jalla. Doa itu ibadat. Yang kedua, annahu tafsil, apabila kita detail lebih baik daripada kita umumkan. Kalau nak umum, dua patah ya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nabi. Sebab itu Nabi dalam tawaf dia doa dulu. Doa sampai ke rukun Yamani, barulah Nabi baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ana duk fikir dalam fiqh doa, kita kata Nabi nak suruh kita minta, di akhir doa kita umumkan permohonan. Maknanya, ya Rabbi, hak mana semana benda baik aku tak minta tadi, aku tak sebut, aku nak. Ini dia panggil fiqh doa. Yang ketiga, annahum bisatum ma'allah, kerana kita nak bercakap banyak dengan Allah, jadi kita perpanjangkan doa kita, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebab tu dia banyak kali ya Rabb. Bila kita nak doa ni, kita kena banyak guna ya Rabbi, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam doa Nabi yang sahih, Nabi ajar Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Cukup dah. Apa dosa habis. Tapi kenapa Nabi detail diqqahu wa jillahu, yang jelahnya, yang tersembunyi, yang awalnya, akhir. Sebab apa? Sebab nak cakap banyak. Dalam hadis lagi, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa hadis, dua hadis tadi dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Kita mengatakan detailnya para malaikat dengan kita, sehingga malaikat ni jaga kita sampai begitu sekali para jemaah sekalian. Dan yang terakhir, iaitulah teknik berdoa, jangan lupa sebagaimana diajar oleh para malaikat. Dalam sunnah kita berdoa, yang pertama kita puji Allah, yang kedua kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama-Nya, dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, dan kemudian barulah kita minta permohonan, kita minta, barulah orang panggil lengkap kita punya permohonan, lengkap permohonan. Dan yang besar sekali, kita nak doa itu, biarlah kita orang beriman,
kita doa juga untuk orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat tak minta ampun kepada orang kafir, dia minta kepada orang yang beriman. Kerana orang beriman, dengan sebab itu malaikat hanya doa pada orang beriman. Kita nak dapat doa malaikat, kita mesti beriman. Padukan iman kita, mantapkan iman kita, murnikan iman kita kepada Allah, barulah kita layak menerima doa para malaikat. Wallahu alam. Tamatlah kita perbincangan ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-10 pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.